ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم أما بعد. Yang berbahagia Tuan Musi Masjid Kampung Paya Tuan Haji Zainal Azim, barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, ahli jawatan kuasa masjid, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, dan diharapkan segala amalan kita semuanya diterima oleh Allah hendaknya insya-Allah. Jadi pada malam ini kita akan sambung perbincangan kita, iaitu hadis yang ke-9 yang bertajuk perintah dan larangan serta binasanya umat terdahulu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu an, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhi min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Yang bermaksud, ma nahaitukum anhu fajtanibuh, apa yang aku larang hendaklah kamu menjauhinya. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kamu laksanakannya sedaya upaya kamu. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya kehancuran orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, kasratu masailihim, kerana banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berfaedah, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, maksudnya penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Jadi hadis riwayat Bukhari 6777 dan riwayat Muslim hadis bernombor 1337. Kalau kita ada kitab As-Sahihain, dua kitab sahih ni kita boleh rujuk pada nombor yang saya berikan tadi. Baik, kita masuk kepada biografi ringkas perawi, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah Ad-Dusi, seorang sahabat yang mulia lagi agung. Ulama khilaf kat sini bermaksud berbeza pendapat pada namanya dan nama ayahnya. Antaranya ialah Abdurrahman bin Sakhar. Kemudian yang kedua, nama dia Ibnu Ghanam. Ghanam tu bermaksud kambing. Ghanam bermaksud kambing. Dia ada Ma'izun, kemudian Ghanam. Ma'izun tu kambing licin, Ghanam tu kambing biri-biri. Kibas biri-biri, dia macam biri-biri juga. Cuma kibas ni berbeza pada ekor dia. Ekor dia tu bulat, ada seketul lemak dekat ekor dia. Tu kibas. Kalau kambing biri-biri Malaysia tak ada kan? Tak tahu lah. Kalau ada benda pelik-pelik pula kan. Cumanya kambing di tanah Arab ni dia hebat sebab dia boleh panjat pokok. Kita tak ada. Kambing kita manja sikit. Kambing sana dia panjat pokok. Okey.
Kemudian Abdullah bin Ais, kemudian Ibnu Amir. Kebanyakan ulama mensahihkan yang pertama iaitu Abdul Rahman bin Sakhar. Ni nama masyhur dia lah. Cumanya lebih kepada Abu Hurairah. Kan? Sebab bila kita sebut Abu Hurairah, kita kadang-kadang tak tahu nama sebenar beliau, yang bernama Abdul Rahman bin Sakhar. Kalau macam Ibn tu biasanya Abdullah, Ibnu Zubair, Ibnu Amar, Ibnu Abbas, tu kebanyakannya bernama Abdullah. Cumanya pada Sayyidatuna Aisyah dipanggil sebagai Ummi Abdullah, sebab Abdullah bin Zubair adalah anak saudara kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, sebab bapa dia Zubair bin Al-Awwam berkahwin dengan Asma binti Abu Bakrin. Asma ni anak perempuan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia kahwin-kahwin, sebab macam Khulafa Rashidin yang 4 ni, Abu Bakar dan Umar, maknanya Rasulullah SAW berkahwin dengan anak perempuan mereka. Abu Bakar bernama Aisyah, kemudian Umar anak dia bernama Hafsah. Itu sebabnya Sayyidina Umar dipanggil sebagai Abu Hafs, bapa kepada Hafsah. Hafs juga bermaksud singa. Baik, kemudian Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma, mereka berdua ni berkahwin dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah dengan Ummu Kalsum. Ruqayyah dengan Ummu Kalsum, kedua-duanya wafat semasa Nabi kita ada. Kedua putri Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Ali berkahwin dengan anak Rasulullah SAW bernama Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Zahra maksud bunga. Al-Batul, apa maksud Al-Batul? Bukan botol. Al-Batul bermaksud suci, ataupun bersih. Ada kata anak dara. Baik. Kemudian Ibnu Ishaq berkata, sebagian sahabat kami berkata kepadaku tentang Abu Hurairah, adalah namanya pada zaman jahiliyah, iaitu Abdul Syams bin Sakhar. Itu nama dia semasa zaman Arab jahiliyah. Kemudian Rasulullah SAW menamakan beliau dengan nama Abu Abdurrahman, dan dikurniakan gelaran sebagai Abu Hurairah kerana beliau ini suka kepada anak kucing. Hurairah bermaksud kucing betina, Hir bermaksud kucing jantan. Tapi ada lagi perkataan lain, iaitu Qittun kucing jantan, Qittatun kucing betina. Ada lagi kalau bahasa Arab, kucing bahasa pasar. Bahasa pasar dia panggil bis. Dia panggil bis, dia tak panggil Qittun. Qittun ni bahasa standard. Sama juga dengan Hir ataupun Hurairah. Jadi Al-Hafiz Ibn Hajar meriwayatkan sebab dinamakan Abu Hurairah kerana beliau bekerja sebagai pengembala kambing dan mempunyai seekor anak kucing. Apabila tiba waktu malam, beliau akan meletakkannya di atas pokok, dan apabila hari siang, beliau akan mengambil semula anak kucing itu dan bermain dengannya. Tu dia. Biasanya Arab tak suka kucing. Arab dia tak suka kucing. Masa saya belajar dulu, anjing dia suka. Anjing tu dia bela depan rumah. Macam tu rumah saya dulu, jiran dia bela
anjing. Muslim, Islam. Dia kata atas alasan nak jaga rumah, dia kaya, letak anjing, kalb. Kan ada nama moyang Nabi bernama Kilab. Kilab tu bermaksud anjing. Kilab bermaksud anjing-anjing. Dulu orang dulu dia berbangga dengan nama haiwan. Contohnya macam asad. Asad bermaksud singa. Abdul Asad maksud dia hamba kepada singa. Kalau dulu nama dia Abdul Uzza, Uzza tu nama berhala. Tapi Uzza ni juga bermaksud kemuliaan. Daripada perkataan Azizun, nama Allah kan. Tapi nama berhala ni dia ada nama Uzza, ada nama Lata, ada nama Manat, ada nama Hubal. Itu nama-nama berhala yang masyhur pada zaman Arab Jahiliyah. Jadi berhala yang empat ni biasanya diletak dekat Baitullah, dekat Kaabah. Ada tu dibuat daripada emas, ada tu dibuat diwangikan dengan wangian-wangian yang mahal. Arab dulu, Arab Jahiliyah. Dia agama berhala ni diperkenalkan oleh seorang hamba Allah yang bernama Amru bin Luhai. Amru bin Luhai ni dia dulu sakit. Bila sakit, kemudian dia tengok bila dia berubat, dia berjumpa dengan orang tu, dia ada patung berhala. Kemudian pada masa mereka ni terjumpa Telaga Zamzam, Telaga Zamzam tu pun ada juga patung-patung berhala diletakkan di dalam Telaga Zamzam. Jadi benda tu dibawa. Kalau nak diikutkan asal dia berhala ni, dia dah dibuat pada zaman Nabi Nuh AS. Sebab berhala-berhala ni dulu dibuat untuk memperingati orang-orang yang baik. Ada orang-orang yang baik tu dia buat patung yang menyerupai dengan orang tersebut. Asal dia untuk memperingati, tapi lama kelamaan ianya menjadi sembahan dan akhirnya ianya menjadi masyhur, menjadi pegangan umat Nabi Nuh, sehinggalah kepada zaman Rasulullah SAW dibawa benda tu. Memang ada segelintir daripada orang-orang yang tertentu yang tidak menyembah berhala. Contoh seperti Waraqah bin Naufal, kan, masa Nabi kita selepas bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam pada 17 Ramadan 610 Masihi. Jadi pada masa itu Nabi kita dipeluk oleh Sayyidina Jibril alaihissalam. Jadi selepas tu bila Nabi kita balik ke rumah, Nabi kita ni menceritakan kepada isteri baginda iaitu Khadijah. Jadi Khadijah ni pula Ummul Mukminin ni, dia kata baik kita berjumpa dengan sepupu dia yang bernama Waraqah bin Naufal. Jadi Waraqah bin Naufal ni dia bila Nabi kita menceritakan tentang Jibril, Sayyidina Jibril alaihissalam, jadi apa yang disebut oleh Waraqah bin Naufal iaitu itu adalah namus, panggilan untuk malaikat Jibril. Nak cerita itu malaikat Jibril alaihissalam, dia cerita. Jadi kata ni adalah menunjukkan kepada Nabi kita diangkat menjadi Rasul. Okey. Jadi Abu Hurairah ni termasuk salah seorang kaum fakir dalam kalangan muhajirin yang tidak memiliki keluarga dan harta kekayaan. Jadi mereka ini digelar sebagai ahli sufah. Ahli sufah ni dia ada setengah riwayat mengatakan seramai 80 orang. Mereka ni duduk di pinggiran masjid Madinatul Munawwarah. Jadi 80 orang ni dia miskin.
Kalau misal kata ada orang sedekah makanan, makan. Kalau tak ada lah. Tapi ada salah satu sahabat Nabi yang mulia bernama Sa'ad bin Ubadah. Dia ni kaya. Salah seorang Al-Ansar yang kaya, yang mana setiap hari dia akan sponsor 80 orang ni. Ada sahabat-sahabat yang lain dia sponsor seorang, dua orang macam tu lah untuk makan dan minum. Tapi Sa'ad bin Ubadah ni dia bila dia sponsor semua sekali makan dan minum. Sehingga kan dia berdoa supaya Allah memberikan kekayaan kepada dia untuk dia memudahkan segala urusannya dalam membuat kebaikan. Itu kelebihan Sa'ad bin Ubadah. Dia banyak ni ya. Sa'ad bin Ubadah ada, Sa'ad bin Abi Waqqas ada, Sa'ad bin Mu'az ada. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah bapa saudara Nabi belah mak. Belah mak, nama dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Ni bapa saudara Nabi yang masyhur dengan perkataan, panahlah wahai Sa'ad, ibu bapaku menjadi tebusan. Tu kata-kata semangat yang Nabi berikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Okey. Kemudian di samping itu juga Abu Hurairah mempunyai seorang anak perempuan yang telah berkahwin dengan Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib adalah seorang tabi'in. Tabi'in ini bermaksud satu golongan yang mana tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak sama macam sahabat. Dia tak sama macam sahabat. Sahabat mereka bertemu dengan Nabi kita. Ada orang bertemu dengan Nabi dan tidak beriman kan. Contohnya macam Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Amru bin Wud dan ramai lagi lah. Sehingga kan Nabi itu mengeluarkan waran, kalau jumpa orang ni bunuh. Ada Nabi sebut nama-nama, termasuklah sepupu Nabi yang bernama Abu Sufyan bin Al-Haris radhiyallahu anhu. Abu Sufyan bin Al-Haris ni adalah sepupu Nabi. Bapa dia Al-Haris bin Abdul Muttalib. Ini bukan Abu Sufyan bin Harb ya. Abu Sufyan bin Harb yang berkahwin dengan Hindun binti Utbah. Ini nama lain-lain ni. Abu Sufyan ada dua orang. Satu sepupu Nabi dan seorang lagi itu adalah ketua. Ketua orang kafir Quraisy bila perang dia. Tapi Abu Sufyan Al-Haris ni pun sama tak? Apa-apa yang untuk memusnahkan agama Islam dan pengikutnya, dialah orang yang pertama, walaupun dia adalah sepupu Nabi. Abu Sufyan bin Al-Haris ni dia rupa dia sama macam Nabi kita, sebiji. Dalam zaman Rasulullah SAW ada orang yang menyerupai seperti Nabi kita, disebabkan dengan hubungan kekerabatan. Contohnya macam Abu Sufyan bin Al-Haris, kemudian cucu Nabi kita yang bernama Hasan dan Husin. Hasan dan Husin dia tidak mengikut rupa bapa dia, iaitu Sayyidina Ali. Tak ikut. Dia ikut, dua orang ni ikut seperti rupa dia macam Nabi kita. Sebab ada riwayat mengatakan bahawa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dia suka peluk Hasan dan Husin. Sebab dia kata nak tengok rupa Nabi. Masa tu Nabi dah tak ada. Nak tengok rupa Nabi, tengok pada dua cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Hasan dan Husin. Okey. Jadi sebab nak diikutkan Abu Hurairah ni, anak dia ada juga orang suka. Contohnya Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah ialah anak kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan.
Sayyidina Muawiyah ni dia adalah sahabat Nabi yang membuat kerajaan Umayyah. Kan ada kerajaan tu bernama dinasti Umayyah. Selepas Khulafaur Rasyidin kemudian diperintah oleh dinasti ataupun Khulafa Umayyah, kekhalifahan Umayyah. Selepas Umayyah ada satu kekhalifahan yang bernama Abbasiyah. Ini keturunan daripada Sayyidina Abbas radhiyallahu an. Selepas Abbasiyah barulah bernama Utsmaniyah kan. Okey, untuk itu Abu Hurairah merupakan antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW, sehingga dikatakan yang menerima dan mendengar hadis daripada beliau seramai 800 orang, termasuklah di kalangan sahabat dan tabi'in. Itu sebabnya ada hadis ni kadang-kadang ada nama mutawatir, ada nama Hasan, Husin tak ada, Hasan je, Hasan li zati, Hasan li ghairi. Kemudian ada nama sahih, sahih li zati dan sahih li ghairi. Ada nama kursi, kursi itu lain lah. Kursi itu yang merawikan hadis tersebut ialah Nabi kita. Dia mendapat, maknanya baginda mendapat daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disebut sebagai hadis kursi. Kursi itu bermaksud suci, kudus. Okey. Kemudian antara sebab utama bagaimana beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis ini disebabkan beliau sentiasa berjumpa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga Ibnu Ammar berkata, adapun Abu Hurairah sentiasa mendampingi baginda sallallahu alaihi wasallam berbanding kami, dan beliau juga merupakan antara orang yang paling mengetahui tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya banyak hadis ini dia yang menjadi perawi banyak. Okey. Abu Hurairah telah berkata, tidak ada dalam kalangan sahabat Rasulullah SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis lebih daripada aku, kecuali ada satu sahabat yang bernama Abdullah bin Amru al-As. Abdullah bin Amru bin al-As, dia ni adalah anak kepada Sayyidina Amru bin al-As. Anak dia cepat masuk Islam di awal. Dia ini adalah seorang sahabat yang berjaya, antara seorang sahabat yang berjaya menguasai bahasa Suryani dan bahasa Ibrani. Dia ni orang yang hebat juga. Sebab dia ni Abdullah ini, apabila Nabi kita bercakap, dia bawa buku, dia tulis, dia ingat apa Nabi kita cakap, kemudian ditulis. Kemudian ditulis dan dikumpulkan, dia buat buku. Ni apa yang dia dengar daripada Rasulullah SAW. Dia ni rajin beribadah, rajin berpuasa, rajin solat, rajin baca Quran, sehinggalah Sayyidina Amr al-As risau dengan keadaan anak beliau ni. Lalu beliau telah mengahwinkan anak dia ni, Sayyidina Abdullah bin Amru ini, dengan seorang perempuan yang cantik. Bila kahwin sebulan 2 bulan tak ada apa-apa. Maksud dia ni sebab dia terlalu sibuk sehingga kan dia lupa dengan isteri dia. Sehinggalah Sayyidina Amru bertanya kat menantu dia. Menantu dia ni Arab ni biasalah, dia sarahah, cakap terang-terang, aku ni tidak pernah disentuh oleh Abdullah. Jadi Sayyidina Amru dia tegurlah, dia pesanlah kepada anak dia, macam mana pun sesibuk engkau sekalipun,
engkau mempunyai tanggungjawab ke atas isteri engkau dan keluarga engkau. Barulah dia berubah. Nabi pun pesan juga kepada dia. Nabi pun pesan. Sebab dia kata janganlah kita ni beribadah terlampau sangat. Sebab dia kata dia mampu buat. Allah berikan kemudahan kepadanya untuk melakukan ibadah yang banyak. Okey. Kemudian menurut Ibnu Jauzi, Abu Hurairah telah meriwayatkan hadis sebanyak 5,374 hadis. Manakala jika dilihat dalam Musnad Imam Ahmad, karangan Imam Ahmad bin Hanbal, walaupun dia ini adalah seorang pengasas mazhab Hambali, tapi dia ini juga mahir dalam hadis. Jadi dia ada satu kitab yang bernama Al-Musnad. Dia bukan sahih Bukhari, sahih Muslim, Sunan Abu Daud At-Tayalisi dengan Abu Daud As-Sajistani. Cuma kita kat sini dia tidak bagi tahu yang Abu Daud itu siapa. Kan? Kalau kat TV ada tulis kan, hadis ini diriwayatkan ataupun akhrajahu minas sunan, dikeluarkan daripada sunan Abi Daud. Tapi tak tahu Abi Daud itu siapa. Sama ada Sajistani ataupun At-Tayalisi. Tu antara dia. Abu Daud ada dua. Abu Daud ada dua. Dua-dua ni masyhur. Dua-dua ini masyhur. Kemudian dalam Musnad Imam Ahmad ni, hadis beliau adalah sebanyak 3,848 hadis. Banyak. Kita nak hafal hadis 5 ke 10 hadis pun tengsan juga kan. Macam masa saya belajar dulu, ada pensyarah saya bernama Muhammad At-Talabah. Dia ni mahir ataupun expert dalam bidang hadis. Hadis tu ada 6 contoh. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, kemudian kitab Jami' At-Tirmizi, Musnad Imam Ahmad, banyak lagi, Sunan Daruqutni, kemudian Al-Mustadrak, Sunan Ad-Darimi, macam-macam. Jadi dia ni hafal. Kemudian biasanya dia bila dia pergi ke kelas, dia bawa anak. Dia ada anak dia 2 orang masa tu. Anak dia sepasang, lelaki dan perempuan. Kemudian dia bawa anak dia ni masuk dalam kelas kita orang. Jadi kita orang belajar hadis 40. Dah tua baru belajar hadis 40. Anak dia umur dia masa tu 4 tahun 5 tahun dia baca. Dia kata, wahai anakku, iqra' hadisul awal, bacalah hadis yang pertama. Dia baca, tidak melihat kitab. Sampailah 43 hadis dia baca. Anak dia ni 2 orang sepasang. Dan dia biasa bawa anak dia pergi kelas. Dan dia pula Allah kurniakan kelebihan kepada doktor ni, pensyarah ni, otak macam komputer. Dia tahu kitab ni keluaran daripada mana. Kalau keluaran tu lain pada yang lain, dia suruh budak tu bawa kitab tu sendiri berjumpa dengan dia. Okey. Jadi sebelum kewafatan beliau akibat sakit, beliau telah menangis dan air matanya mengalir sehingga membasahi janggutnya. Sahabatnya bertanya, mengapa kamu menangis? Aku tidak menangis kerana dunia, tetapi aku menangis kerana jauhnya perjalanan dan sedikitnya bekalan. Aku tidak tahu ke mana perjalananku ini akan berakhir, sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Jadi Abu Hurairah telah berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku amat menyintai pertemuan denganmu. Semoga engkau juga menyintai pertemuan denganku. Sekiranya engkau berkenan, aku bermohon agar pertemuan ini disegerakan.
Tidak lama kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an pun wafat. Antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah ialah pertama, mandi pada hari Jumaat. Kemudian yang kedua, bersegera menunaikan solat Jumaat. Yang ketiga, jangan melalaikan perkara yang lalai, jangan melakukan perkara yang lalai. Yang keempat, berpuasa 3 hari dalam setiap sebulan. Yang kelima, melakukan 2 rakaat solat sunat fajar sekalipun telah bersembahyang sepanjang malam. Ada solat sunat fajar tu sebelum subuh, sebelum solat fardu subuh. Kemudian beliau meninggal dunia pada tahun 57 Hijrah. 57 Hijrah tu pada masa itu, tak silap saya, pemerintahan Khalifah Umayyah. Ada kata di akhir pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin. Kemudian pada masa itu beliau berumur 78 tahun. Jadi para ulama telah menyebut bahawa hadis ini sangat penting dan jelas kerana mempunyai banyak faedah, sehingga kan mereka menjadikan hadis ini sebagai hadis yang sewajarnya untuk dihafal dan dikaji. Maknanya sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.